Eksperimen hari ini kita akan main dengan exothermic reaction dan gunakan minyak terpakai untuk membuat sabun. Dalam kes ni khusus untuk buat sabun membasuh. Untuk buat sabun ni kita ada dua bahan utama, iaitu sodium hydroxide ataupun kita panggil lye dan minyak. Kenapa guna minyak? Sebab dalam minyak ada lemak. Basic dia simple, kita campurkan sodium hydroxide dengan air. Ini akan wujudkan tindak balas exothermic. Dia akan bebaskan tenaga haba. Then kita campur dengan minyak dan kacau. Bila kacau ni, kita akan mulakan proses buat sabun yang dinamakan saponification. Result daripada campuran ni kita akan simpan dan tunggu sampai di cure, baru kita boleh gunakan. Jadilah sabun. Senang je kan buat sabun? Tapi kalau tanya saya, ini tak perfect. Sebab kalau kita nak buat sabun yang betul-betul best, sampai dah tak perlu dah beli sabun lain, kita pakai sabun ni je. Contoh saya pakai sabun basuh pinggan, memang pakai sabun ni saja. Kita kena gunakan kombinasi lye dan minyak yang cantik. Ada resepi dia. Untuk sabun ni bagi saya nak pantau 3 result. First, kita nak tengok kesan pada tangan. Adakah dia akan menyebabkan tangan kita berminyak lepas guna, ataupun rasa macam kering, ataupun ada radang kat tangan kita. Kedua, saya nak tengok kekuatan membasuh sabun tu, banyak tak boleh. Dan yang last kali, ketiga, saya nak tengok dia punya rupa, cantik ke tak cantik. Semuanya dipengaruhi oleh resepi. First, kita punya lye. Lye kita akan ambil sebagai nisbah 1. Anda kata nisbah 1 ni saya letak 100 gram, saya akan letak pula air dengan nisbah 2.25 lebih kurang. Kalau tadi sodium hydroxide 100 gram, maka kali 2.25 dapat dalam 225 gram macam tu lah. Okey, cantik lah tu, boleh lah lebih kurang. Ini air, untuk minyak nisbah dia 6. Ini kira basic ataupun kasar punya resepi lah. Jangan risau, kejap lagi saya akan share macam mana kita nak tweak resepi ni. Buat masa sekarang guna ni dulu. Kita ada lye dengan nisbah 1, kita ada air dengan nisbah 2.25 dan kita ada minyak nisbah dia 6. Kita campurkan dulu lye ataupun sodium hydroxide dengan air. Ini akan menyebabkan tindak balas exothermic. Dia akan jadi panas tau. Campurkan. Dan kita kacau sikit, gaul sikit. Walaupun suhu dia tak sampai 100 darjah Celsius, dalam 84 macam tu, tapi dia still akan ada steam. So pakai mask. Untuk kacau dia korang terpulang nak kacau pakai apa, tapi biasanya orang akan gunakan hand blender macam saya guna ni. Kita campurkan minyak dan gunakan hand blender untuk kacau dia, untuk sebatikan campuran ni. Yang penting semua minyak mesti bercampur dengan lye. Untuk contoh yang saya buat ni, saya bagi ekstra kacau dia sebab saya nak tunjuk apa result dia kalau kita kacau banyak sangat. Tengok ni, kita dapat result yang gloopy sikit. Ini akan leceh sikit lah kita nak tuang dalam bekas untuk dia cure. Tengok ni, leceh kan? Susah kan? Saya kena scoop lah, kena tekan, masukkan dekat dalam bekas saya tu. Akhirnya, result sabun tak berapa cantik dan ada lubang-lubang kat dalam bekas kita ni. Dan kalau kita tengok suhu, kita punya sabun ni masih panas bila kita dah tuang dalam mold. Bila kita biarkan sejuk pula, tengok. Dia dah mula pecah kat tengah ataupun mengelembung sikit kan. Tak cantik. Dia bila panas ni, akan ada sebahagian yang mula sejuk. Dan dalam masa dia sejuk tu dia akan mengeras tau. Ada yang dah start keras tapi dah sejuk. Ada yang belum keras lagi sebab dia masih lagi panas. Tu yang kalau boleh kita nak campurkan masa suhu tu dah cantik, tak panas sangat. Satu solusi biasa, orang akan letak ais dalam air supaya cepat sikit dia sejuk. Tapi disebabkan ini channel Berani Buat, takkan nak pakai ais je bang. Kita DIY satu solusi untuk menyejukkan kita punya larutan lye ataupun larutan sodium hydroxide menggunakan Peltier dan heatsink. Sebelum saya sambung, iklan sikit. Saya baru je buka pre-order baju retro Berani Buat. Kalau korang termiss batch pertama hari tu, ini saya buka untuk batch kedua. Ada pendek, ada panjang, memang best baju ni. Settle iklan, jom sambung. Peltier ni, bila ada elektrik, sebelah akan sejuk, sebelah akan panas. Kalau nak tahu mana sejuk, mana panas, kita tengok wayar positif merah ni. Kalau kanan, maka atas tu akan sejuk, belakang panas. Panas ni kita akan connect pada heatsink kita. Ini saya gunakan thermal paste yang jenis adhesive punya. Dia akan keras, jadi macam gum lah, keras. Dah letak cantik situ, saya settlekan ke atas pula. Ini saya bagi lebih sikit sebab dekat belakang bikas stainless steel saya ni tak apa rata sangat. Okey, bila dah set, dia dah lekat macam ni cantik, kita test. Ini saya kena powerkan menggunakan 12 volt DC power supply dalam 10 ampere ke 12 ampere macam tu lah. Turn on,
Kita tengok tu. Tengah-tengah tu dah sejuk kan. Dia boleh sampai dalam negatif 6 darjah Celsius. Boleh lah sejuk. Kita tengok berapa lama dia akan ambil masa untuk sejukkan bila saya campur sodium hidroksida dengan air. Maybe saya tunggu dalam 40 darjah Celsius baru saya campurkan dengan minyak. Kita hidupkan balik peltier kita ni, bagi sejuk dulu kita punya beaker. Saya campurkan sodium hidroksida tadi, campur dengan air dan saya kacau. Okey. Kita tengok dia punya suhu berapa? Okey, dalam 86 darjah Celsius. Panas. Sekarang dah dalam 7 minit, 8 minit macam tu. Dan suhu dia punya larutan ni dah turun daripada 80 darjah Celsius kepada 58 darjah Celsius. Dia dah mula, saya boleh pegang, tak ada masalah ni. Saya kena tunggu dalam 10 minit. Ini boleh, saya boleh improve lagi dia punya efisiensi ni dengan menggunakan heatsink yang lebih elok. Sebab ini heatsink ni macam murah punya heatsink, dalam RM30 macam tu, 30-40. Dia kalau elok dalam 100 lebih. Itu satu solusi. Solusi kedua, saya boleh letak 2 peltier supaya kalau satu peltier ni makan dalam 100 watt macam tu. Jadi saya boleh gunakan 200 watt punya penyujukan lah, kuasa penyejuk daripada peltier. Saya rasa itu akan cepat. Okey, boleh lah, lebih kurang lah 10 minit dah okey. Jom kita campur minyak. Sekejap, tengok suhu dia. Ni so far dalam 44 darjah Celsius. Boleh lah. Sejuk lah tu Kita campur minyak. Kali ni saya bukan pakai minyak masak je. Saya akan campur dengan minyak kelapa supaya kuasa pembasuhan dia lagi kuat. Kali ni tengok bila saya gunakan hand blender tapi tak lama tau. Saya just blend dia sampai saya nampak minyak semua dah bercampur dengan kita punya lye. Saya stop. Ada sikit lagi minyak Sikit lagi atas tu. Okey dah, cantik. Saya toast sikit, lepas tu saya tuang dalam bekas mold saya. Ikutlah kau nak pakai bekas mold apa benda, nak bentuk bunga ke apa, terpulang. Ni saya pakai kontainer plastik lama-lama terpakai, saya guna balik. Cuba tengok tekstur dia. Dia tak gloopy macam tadi kan. Dia cantik je, smooth je. Kita tak payah nak tarik-tarik, nak kaut-kaut balik. Senang nak bersih. Result pun cantik. Kalau kita sentuh, lembut je. Kalau compare yang tadi, buruk. Ni cantik. Bila kita campurkan minyak dengan lye tu masa suhu rendah, tak adalah dia pecah-pecah kat tengah ni. Sabun kita boleh cure pada suhu yang seragam. Satu lagi, sabun ni kita tak boleh terus guna tau. Kita kena tunggu dalam sebulan supaya proses saponification tu lengkap. Lepas sebulan macam ni lah, dia akan colour dia terang lagi. Tak ada macam kuning-kuning sangat kan. Cuma yang saya pakai ni buruk sikit sebab saya bancuh pada suhu panas. Okay, try gosok dengan kain. Okay, dah ada berbuih sikit, try basuh. Okey je, sedap. Senang basuh, buih banyak. Tapi macam mana nak tahu sabun ni perfect? Kita kena test sabun ni. Cara saya adalah saya akan campurkan air dengan sabun kita. Larutkan sabun sikit dalam air kan. Gosok-gosok sikit, tuang beberapa kali sampai air tu kita dapat air sabun. Dan kita test air sabun kita punya pH. Korang boleh gunakan kertas limus. Saya pakai pH meter yang reliable punya lah. pH sabun kita mestilah dalam 8 hingga 10 dia punya pH. Jangan rendah sangat, jangan tinggi sangat. Kalau lebih 10, dia terlalu alkali, terlebih lye kita, kena kurangkan. Kalau kurang daripada 8 pH, maksudnya sabun kita ni tak kuat. Nak basuh nanti susah nak basuh, minyak tak tanggal. Bila sebut pasal minyak, tak semua minyak sama walaupun minyak tu adalah lemak. Kalau kita buat sabun gunakan saturated fat ataupun lemak tepu, sabun dia akan keras, kuat dan tahan lama. Kalau buat sabun guna unsaturated fat, sabun tak tepu, sabun tu akan lembut, kurang kuasa basuhan, sesuai untuk kulit tapi tak tahan lama. Menarik tak? Tengok minyak kelapa sawit. 52% tepu, 48% tak tepu. Agak seimbang, boleh jadi multi-purpose punya sabun. Kalau olive oil, penuh dengan lemak tak tepu. Jadi kalau buat sabun basuh muka, sabun badan best. Dia akan soft je. Kalau minyak kelapa, 92% lemak tepu. Ini king. Kalau saya gunakan full 100% minyak kelapa ni, dia punya result sabun ni memang sangat sedap. Kita tak dapatlah nak kita semula kita punya minyak ni. Kalau kita gunakan minyak masak kita saja, yang bela-bela minyak masak kita simpan kan, sabun tu still menjadi, tapi sabun tu tak sedap. Dia still ada buih, bolehlah kita gosok-gosok sental-sental tu still ada lah buih kan, tapi tak boleh lawan sabun yang kita buat menggunakan minyak kelapa. Barang-barang ni saya akan letakkan link dalam description video saya ni. Dan kalau korang tertarik pada baju Berani Buat ni, saya akan buka lagi sekali pre-order. 2-3 bulan saya akan buka pre-order sekali, lepas tu saya tutup
order dalam 2-3 bulan, lepas tu saya buka sekali lagi. Macam tu. Saya tak rajin nak sentiasa jual baju. Penat nak uruskan sale ni. Jadi tu je, saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau tengok banyak lagi video education yang menarik, pergi ke YouTube channel Berani Buat. Ada banyak video kat situ. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum.